Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelayar-pelayar kita di media sosial Jabatan Warisan Negara. Untuk hari ini, saya Dr. Ainul Wahida akan bertindak selaku moderator yang akan mengelolai sesi webinar Warisan Tidak Ketara 2023 Anjuran Jabatan Warisan Negara. Jadi suka untuk saya kongsikan bersama para penonton program webinar Warisan Tidak Ketara sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2021. Saya kira agak lamalah dalam almost mencapai 3 tahun ya. Jadi program tahunan ni sebenarnya menampilkan 8 siri perkongsian ilmu oleh para pakar, penyelidik, academician dan juga yang kita panggil sebagai heritage professional dengan pelbagai topik yang menarik yang dibincangkan, terutamanya yang merangkumi pelbagai domain warisan kebudayaan tidak ketara. Jadi sebenarnya domain warisan kebudayaan tidak ketara ini telah dibincangkan di dalam 2003 Safeguarding Convention for the Safeguarding Intangible Cultural Heritage di bawah UNESCO. Dan saya pasti semua orang tertanya-tanya apa sebenarnya warisan kebudayaan tidak ketara ni, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai Intangible Cultural Heritage. Jadi Intangible Cultural Heritage ni sebenarnya telah banyak dibincangkan oleh para akademik, heritage professional macam yang saya sebutkan tadilah. Jadi mungkin saya boleh bawa sedikit penonton-penonton ini. Saya perkenalkan dahulu kepada anda semua apa yang dikatakan dengan warisan kebudayaan tidak ketara. Termasuklah domain-domain warisan kebudayaan tidak ketara itu tadi. Jadi sebenarnya warisan kebudayaan tidak ketara ni dia merupakan satu amalan lah, perwakilan, ungkapan, pengetahuan, kemahiran yang dinilai sebagai sebahagian daripada warisan budaya sesebuah komuniti ataupun tempat tertentu. Jadi terdapat 5 sebenarnya domain warisan kebudayaan tidak ketara ini yang dibincangkan, yang diketengahkan secara komprehensif di dalam UNESCO Convention dan juga saya pasti di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 iaitu tradisi lisan dan ekspresi, seni persembahan, amalan sosial ritual dan festival, dan seterusnya pengetahuan dan amalan tentang alam semesta, dan akhir sekali adalah seni kraft tradisional. Jadi mungkin saya lebih laju sedikit pada hari ini, maafkan saya. Saya akan slow down dan akan bawa semua penonton kita untuk menyelusuri topik perbincangan kita pada hari ini step by step lah. Okey. Jadi hadirin yang saya hormati semua, mungkin kita pada hari ini semua orang dah tahulah sebenarnya topik yang akan kita bincangkan, iaitu kalau kita tengoklah ada nampak macam gambar gunung-gunung sikit tu. Hari ini kita akan bawa kepada perbincangan kita iaitu Gunung Kinabalu ya. Dan apa sebalik cerita di sebalik Gunung Kinabalu ni akan kita kupaskanlah pada hari ini. Jadi Gunung Kinabalu ni memang sangat terkenal, terutamanya dari segi alam flora dan fauna dia dengan keindahannya, dengan apa orang kata aspek pelancongannya, ekonominya, semua ada di situ. Jadi siapa-siapa yang tak pernah pergi, mungkin pas ni kita boleh pergilah Gunung Kinabalu, mendaki sedikit, tengok apa yang ada di Gunung Kinabalu. Jadi Gunung Kinabalu ni sebenarnya terletak di daerah Kundasang, Ranau, dan juga menjadi lambang kemegahan kepada setiap penduduk yang tinggal di Sabah lah khususnya. Jadi Gunung Kinabalu ni macam saya cakap tadi, dia banyak sebenarnya menyimpan cerita di sebalik gunung tersebut. Jadi kita selain daripada kita melihat pemandangan alam semula jadi yang indah memukau ni, jadi kita nak tahulah juga apa sebenarnya yang terselit di sebalik Gunung Kinabalu. Mungkin para penonton semua dah tahu, mungkin ada yang tak tahu. Jadi justru itu istimewanya untuk siaran webinar siri yang kelima pada petang ini, topik menarik mengenai adat masyarakat Borneo yang mempunyai kaitan dengan Gunung Kinabalu ni akan dijadikan kupasan lah sepanjang 2 jam kita akan bersiaran. Jadi tajuknya pasti semua orang dah nampak dah, iaitu Monolog dan Posogit, cerita di sebalik Gunung Kinabalu. Jadi inilah tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini. Sebelum saya bawa anda semua untuk mendaki perjalanan unik ke Gunung Kinabalu ni, walaupun saya tak pernah sampai lagi, tapi saya boleh virtually
visualize lah macam mana nak naik Gunung Kinabalu ni kan. Jadi kita nak dedahkan cerita-cerita menarik di sebalik gunung ni. Jadi izinkan saya perkenalkan dahulu dua orang ahli panel kita yang kita bawakan khas daripada negeri di bawah Bayu dan telah pun berada dalam talian bersama-sama kita sejak tadi lagi. Jadi saya ni excited sebenarnya nak tahu ni apa cerita di sebalik Gunung Kinabalu. Jadi kita bawa ni, Jabatan Warisan Negara bawa kedua-dua ahli panel ini untuk bersama-sama kita. Jadi mungkin saya boleh perkenalkan dahulu panel kita yang pertama, iaitu Encik Johnny Gani. Jadi sebenarnya Encik Johnny Gani adalah pengerusi Majlis Penasihat Adat Istiadat Gunung Kinabalu yang merupakan juga seorang pendidik. Jadi dalam kesibukan beliau mencurahkan ilmu kepada anak bangsa ni, Encik Johnny Gani ni mungkin sebenarnya banyak dah menyumbang bakti dan bergiat aktif dalam berpersatuan. Beliau merupakan antara individu lah yang memainkan peranan penting dalam Majlis Penasihat Adat Istiadat Gunung Kinabalu semenjak tahun 2012 hingga kini. Jadi saya sangat berbesar hatilah apa orang kata berjumpa dengan Encik Johnny Gani untuk mengetahui lagi apa yang menarik tentang cerita di sebalik Gunung Kinabalu ni. Apa khabar Encik Johnny? Sihat? Kabar baik. Alhamdulillah. Sihat. Sihat. Okey. Jadi bersama Encik Johnny sebenarnya kita ada kurang lagi panel, iaitu Encik Muhammad Asdeh bin Pideh selaku panel jemputan kita yang kedua lah untuk hari ini. Jadi Encik Muhammad Asdeh ni merupakan kurator yang kini berkhidmat di bahagian etnologi Jabatan Muzium Negeri Sabah. Jadi kerjaya beliau sebagai seorang kurator di Muzium Negeri Sabah membuatkan beliau banyak sebenarnya terlibat secara langsung dalam membuat kajian, penyelidikan berkenaan dengan sosio budaya masyarakat di Borneo ni. Jadi apa khabar Encik Asdeh? Sihat juga? Oh, saya kira Encik Asdeh. Okey. Sihat, alhamdulillah. Jadi saya bagi pihak Jabatan Warisan Negara ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita atas kesudian dan kelapangan masa yang diberikan untuk turut sama berkongsi idea dan pandangan mengenai topik kupasan kita pada petang ini. Jadi mungkin kita boleh mulakan dengan soalan-soalan kita. Boleh saya terus jump to the question? Mungkin Yes. panel kita semua dah bersedia ke? Ya, teruskan Dr. Ainul. Oh ya, okey, baiklah. Soalan saya yang pertama ni sebenarnya untuk Encik Asdeh. Jadi mungkin Encik Asdeh dah bersedia di dalam talian kita. Encik Asdeh, saya kira sebagai permulaan elok kita kembalilah. Tadi tu saya dah melarut-larut, maafkan saya, tapi sebenarnya masih lagi dalam topik yang kita bincangkan. Jadi pokok perbincangan kita pada hari ini, kita nak tanya soalan asas dululah kepada Encik Muhammad Asdeh. Dan juga mungkin boleh memberi gambaran secara umum kepada penonton-penonton kita yang tak pernah tahu pun mengenai topik kita ni. Tiba-tiba pada hari ni semua orang macam berbesar hati untuk tahu, nak tahu lagi lebih lanjut apa dia. Jadi monolog dan posogit ni adalah dua perkataan yang mungkin cukup diketahui dan lebih dekat dengan masyarakat yang tinggal di Sabah. Namun bagi saya terutamanya ataupun penonton-penonton kita yang mungkin daripada Semenanjung ni, mungkin kita jaranglah mendengar tentang monolog dan posogit. Jadi mungkin Encik Asdeh mungkin boleh terangkan dahulu apa yang dimaksudkan dengan monolog dan posogit ataupun sogit dari sudut pemahaman masyarakat di sini. Silakan Encik Asdeh. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Doktor dan juga Encik Johnny Gani. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak Jabatan Warisan Negara kerana sudi menjemput saya sebagai salah seorang ahli panel dalam sesi webinar Warisan Tidak Tertara. Ritual ini biasanya dilakukan sebelum sesuatu acara besar yang melibatkan aktiviti di pendakian di gunung terbabitlah. Ritual ini juga merupakan satu kepercayaan dan juga adat istiadat bagi masyarakat di persekitaran gunung ini. Seperti kita sedia maklum juga bahawa gunung ini merupakan sebuah tempat yang dianggap sebagai keramatlah ataupun suci bagi masyarakat Kadazan Dusun, terutamanya yang tinggal di persekitaran gunung inilah. Okey, berbalik kepada sogit.
Sogit ini pula dia ni merupakan satu seperti denda adat yang melibatkan upacara pengorbanan haiwan ternakan seperti kerbau, ayam ataupun khinzir lah. Di samping terdapatnya beberapa ritual yang dilaksanakan untuk menenangkan semangat ataupun makhluk gaib dan roh-roh. Secara asasnya sogit ini adalah satu amalan yang eksklusif masyarakat Kadazan Dusun dan hanya diamalkan oleh masyarakat Kadazan Dusun di negeri Sabah sahajalah. Jadi terdapat mitos yang mengatakan bahawa sogit ini sebenarnya dikatakanlah diperturunkan Kadazan Dusun melalui kita panggil Dewi Humidudun lah, yang telah memperturunkan ataupun memperturunkan ilmunya kepada bebulian, terutamanya dari segi adat istiadat, ilmu yang berkaitan dengan sogit, jampi, selampah, mentera dan sebagainya. Jadi dari aspek bahasa pula, masyarakat dusun perkataan sogit ini sebenarnya merupakan satu instrumen tradisi yang ataupun mengembalikan, menyejukkan kepanasan, mengembalikan kedamaian di dalam kampung. Ini bermaksud bahawa mengembalikan kedamaian selepas berlaku pelanggaran adat lah, iaitu kepanasan. Sekiranya sogit ini tidak dilaksanakan setelah pelanggaran adat itu berlaku di dalam sesebuah kampung, maka ada risiko ataupun natijah yang tidak baik ataupun buruk akan ditimpakan ke sesebuah masyarakat Kadazan Dusun itu sendirilah. Jadi kepercayaan ini hakikatnya sebenarnya dipengaruhi oleh unsur animism, warisan daripada kepercayaan datuk nenek moyang masyarakat Kadazan Dusun lah, yang pada asalnya adalah masyarakat yang beragama pagan lah. Ya. Jadi antara kesalahan yang sering dikaitkan dengan sogit ini, antaranya adalah mencuri hasil tanaman atau peternakan, membunuh haiwan ternakan, merosakkan tanaman, merogol, melarikan anak gadis yang lain dan sebagainya. Baik, terima kasih Encik Asdeh. Saya rasa pengenalan yang kita nampak macam santai-santai sebenarnya penuh dengan orang kata informasi-informasi mengenai sogit dan juga monolog ni tadi. Jadi kalau kita tengok daripada apa yang dibincangkan oleh Encik Muhammad Asdeh, sebenarnya dia lebih terarah kepada kaum Kadazan Dusun. Maafkan saya kalau saya tersalah, mungkin Encik Asdeh dan juga Encik Joni boleh betulkan saya. Jadi saya harap hari ini kita punya perbincangan tu lebih santai. Saya harap begitu, tapi saya rasa saya formal, tapi saya cubalah. Okey. Jadi saya nampak daripada kedua-dua adat ni tadi, monolog dan posogit ni adalah merupakan satu amalan yang sangat macam Cik Asdeh kata, sangat eksklusif dan ianya lebih orang kata govern masyarakat ni tadi dalam menentukan mereka punya tindak balas, mereka punya behavior di situ ya. Jadi kalau boleh kita teruskan seterusnya kepada Encik Joni. Mungkin Cik Joni dah bersedia kot kan. Jadi daripada apa yang digambarkan tadi tu, monolog dan sogit tu tadi, mungkin Encik Joni boleh ceritakan sedikitlah sebagai pihak yang memainkan peranan penting, berpengalaman dan dalam pelaksanaan adat dan upacara ni, mungkin Cik Joni boleh kongsikan bagaimana sebenarnya titik permulaan ataupun sejak bila wujudnya upacara adat ni berlaku dalam kawasan penempatan ini sendiri. Mungkin ada sejarah ataupun cerita di sebalik upacara adat monolog dan sogit ni yang boleh Cik Joni kongsikan kepada penonton Heritage TV pada petang ni. Silakan Cik Joni. Okey, terima kasih Dr. Ainul. Sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat petang, salam sejahtera pada
semua hadirin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Warisan kerana telah menjemput saya sebagai wakil daripada Majlis Penasihat Adat Istiadat Gunung Kinabalu untuk bersama-sama dalam forum ini untuk membicarakan tentang dua upacara yang penting yang biasanya ada diadakan di kawasan Gunung Kinabalu. Jadi bagi upacara menolob dan pesegit ini ialah dua upacara penting yang di mana telah dijelaskan oleh Encik Muhammad Asdi tadi. Biasa dilaksanakan di kawasan Gunung Kinabalu dan biasanya adalah mempunyai fungsi yang berbeza. Menolob dan pesegit sudah dijelaskan tadi fungsi menolob apa dan pesegit apa fungsi dia. Dan sejak bila dia diadakan. Sebenarnya menolob dan pesegit ini adalah sebahagian daripada sistem kepercayaan dan adat tradisi suku kaum Kadazan Dusun yang khususnya kepada komuniti ini yang mendiami di kawasan persekitaran Gunung Kinabalu. Dan ianya merupakan antara aturan-aturan kehidupan harian untuk menangani perkara-perkara tertentu. Sebagai contoh, bagi upacara menolob ini diadakan untuk memohon kebenaran, perlindungan, keizinan sebelum melakukan pendakian kalau di Gunung Kinabalu lah. Ya. Jadi begitu juga dengan pesegit ini pula akan diadakan apabila ada pelanggaran adat. Jadi karena itu kedua-dua upacara ini menolob pesegit sebenarnya sudah wujud sejak kewujudan komuniti itu sendiri. Dia seiring dengan kewujudan komuniti itu sendiri sebab dianya adalah sebahagian daripada aturan-aturan kehidupan harian penduduk. Jadi barangkali apa yang telah dinyatakan oleh Encik Muhammad Asdi tadi sudah cukup jelas, cuma mungkin ada sedikit penambahan dari pihak saya berkaitan dengan upacara ini, yaitu seperti yang kita tahu bahwa Gunung Kinabalu ini adalah gunung yang dianggap keramat dan suci bagi masyarakat orang asal di persekitaran gunung khasnya dan secara amnya bagi masyarakat Kadazan Dusun lah. Jadi bagaimanapun saya ingin jelaskan satu perkara penting di sini. Bagi masyarakat di sini, gunung ini sebenarnya kita tidak beri nama, kita tidak panggil nama dia. Kita beri satu gelaran. Gelaran dia ialah Gayongaran atau Gayongaran itu dalam bahasa dusun yang lebih kurang bermaksud sebagai nama yang agung. Dia ada kaitan dengan persepsi kita bahwa gunung ini keramat, suci, maka kita gelar dia sebagai nama yang agung. Jadi karena itulah apabila ada berlaku pendakian, kita perlu upacara menolob. Kenapa perlu upacara menolob? Sebab Gunung Kinabalu ini dalam sistem kepercayaan community ialah tempat di mana roh-roh orang yang meninggal akan pergi sebelum dia pergi sementara sebelum ke tempat yang abadi. Begitu. Jadi apabila kita melakukan pendakian, kita mau elak yang mau dielakkan ialah pendaki-pendaki itu boleh disalah tafsir sebagai roh-roh. Karena itulah perlunya ritual ini sebelum pendakian. Jadi itu antara tambahanlah berkaitan dengan upacara menolob. Sementara itu bagi upacara pesegit pula, dia bukanlah dilakukan pada masa-masa tertentu. Dia dilakukan apabila berlaku pelanggaran adat. Di kawasan gunung ini, bila kita berada di kawasan gunung, ada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Taman-Taman Sabah, tetapi ada juga adat-adat dan pantang larang yang perlu
dipatuhi oleh pendaki atau sesiapa saja pengunjung lah di kawasan Gunung Kinabalu. Jadi seberang pelanggaran itu sudah tentu dia akan menyebabkan kepanasan, tapi lebih bermaksud kepada mewujudkan ketidakharmonian antara alam dengan manusia. Artinya bila berlaku pelanggaran akan berlaku kepanasan atau ketidakharmonian yang boleh dilihat dari segi kesan, risiko kesan, sama ada bencana, malapetaka, penyakit, dan sebagainya yang sama ada dia akan berlaku kepada alam itu sendiri, kerusakan kepada alam, atau menyebabkan musibah kepada penduduk, community, atau individu yang melakukan pelanggaran. Jadi karena itu apabila ini berlaku, maka orang yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sogit atau denda adat mengikut aturan yang akan ditetapkan oleh pemegang adat. Dan selepas itu denda adat yang dikenakan dalam bentuk ternakan lah, seperti yang dinyatakan oleh Encik Muhammad Asdi tadi. Dan upacara ini akan dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan keharmonian, ketentraman, dan juga memulihkan keadaan yang dianggap tidak harmoni antara manusia dan alam sekitar. Dan kita kena paham alam di sini bagi komuniti orang asal ialah bermaksud sama ada hutan, landscape, ataupun makhluk-makhluk yang ada yang tidak dikelihatan oleh manusia yang berada hidup bersama-sama dengan manusia dalam alam yang diduduki itulah, dalam tempat yang diduduki. Jadi itulah di mana apabila komuniti ini wujud, maka begitu juga dengan dua upacara ini, dia seiring bersama dengan kewujudan komuniti di kawasan persekitaran gunung inilah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Encik Joni. Saya rasa dia explanation daripada Encik Joni tadi menambahkan lagi, mengukuhkan lagi daripada explanation daripada Encik Muhammad Asdi. Saya kira kalau kita tengok dia punya pengenalan tu makin lama makin mendalam. Okey, jadi setelah yang saya nampak daripada kita punya perbincangan awal ini, daripada soalan-soalan awal saya tadi, saya nampak ada dua ritual di sini, iaitu menolok dan sogit. Jadi menolok ni, jadi bila kita nak menziarahi ataupun naik ke Gunung Kinabalu perlu dilakukan. Dan sogit pula bila berlaku pelanggaran adat, pelanggaran di situ, maka ada sacrificing, ada denda yang perlu dibuat. Okey, jadi kita nampak di sini kedua-dua adat ini, ritual ini, monolog dan sogit ini berlaku pada Kadazan Dusun dan juga orang yang tinggal di sekitar Gunung Kinabalu. Jadi saya tertanya-tanyalah juga, bagaimana pula dengan masyarakat ataupun komuniti lain yang tinggal di kawasan itu, ataupun mungkin siapa-siapa yang ingin mendaki Gunung Kinabalu ni. Jadi mungkin adakah upacara ini turut sama berlaku kepada mereka, ataupun turut dijalankan kepada mereka, ataupun macam mana sebenarnya? Mungkin Encik Asdi boleh terangkan sedikit daripada konteks ini, silakan. Okay, setakat yang diketahui bagi pihak kami lah, upacara monolog ini kebiasaannya sangat sinonim kepada masyarakat yang tinggal di persekitaran Gunung Kinabalu. Hal ini kerana penempatan mereka yang berhampiran di persekitaran Gunung Kinabalu menyebabkan mereka ini sangat-sangat bertanggungjawablah dalam memastikan melakukan ritual-ritual, seterusnya mengelakkan perkara-perkara yang tidak baik berlaku kepada persekitaran mereka dan juga penziarah-penziarah atau pendaki-pendaki yang mendaki gunung inilah. Bagaimanapun pihak kami tidak mengetahuilah sekiranya terdapat masyarakat Kadazan Dusun yang jauh dari persekitaran Gunung Kinabalu ini, adakah mereka juga turut melakukan ritual yang samalah. Ya. Bagi amalan sogit ini pula, amalan ini sememangnya diamalkan oleh masyarakat Kadazan Dusun secara umumnya lah di negeri Sabah.
Bagi masyarakat Kadazan Dusun ini, Sogit ini adalah sangat pentinglah sebagai satu sistem kawalan sosial tingkah laku dalam sesebuah masyarakat. Ia juga boleh dianggap sebagai undang-undang lah untuk mengadili sesuatu konflik yang berlaku dalam masyarakat dan seterusnya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Bagaimanapun untuk makluman Doktor, Kadazan Dusun ini dia satu kaum yang besar di negeri Sabah. Jadi dia mempunyai lebih kurang 70 sub-etnik. Dalam 70 sub-etnik ini contohnya adalah Kadazan Pinampang, Lotut, Kimaragang dan sebagainya. Jadi dari segi pengamalan Sogit ini, setiap daripada sub-etnik ini dia mempunyai cara-cara mereka yang tersendirilah dan berbeza. Mungkin perbezaannya adalah dari segi jumlah denda, jenis hukuman, cara pelaksanaan hukuman, dan sebagainya lah. Baik, terima kasih kepada Encik Asdi tadi. Jadi, kali ini kita nak kupas lagi mengenai adat istiadat upacara monolog ni lagi, monolog dan sogit ni. Jadi, mungkin kita boleh tanya pula kepada Encik Joni lah. Jadi, Encik Joni ni yang kita tahu dia selaku pengerusi Majlis Penasihat Adat Istiadat Gunung Kinabalu, mungkin dah lama terlibat dengan pelaksanaan upacara adat ni secara langsung. Jadi mungkin Encik Joni boleh kongsikan sedikit proses pelaksanaan upacara monolog, bahan upacara, persediaan dia bagaimana, serta mungkin juga pihak-pihak yang terlibat dalam upacara ni. Jadi mungkin juga Encik Joni boleh kupas sedikit apa agaknya pantang larang yang perlu kita patuhi sewaktu upacara monolog ni dilakukan. Mungkin panjang sangat soalan saya tadi, tapi saya rasa Cik Joni pasti tahu lagi lebih daripada saya. Mungkin Cik Joni boleh kupaskan lagi. Terima kasih. Silakan Cik Joni. Ya, terima kasih. Jadi bagi upacara monolog ini, kami dari Majlis Penasihat Adat Istiadat Gunung Kinabalu merupakan penyelaraslah kepada upacara ini. Dan pada masa kini upacara monolog ini telah pun ditetapkan tarikh dia. Biasanya kita akan adakan pada bulan Desember semasa program ziarah gunung dan hari community. Dan sebelum berlaku pendakian ataupun ziarah gunung community ini dilaksanakan, upacara monolog inilah yang satu ritual penting dan dia perlulah beberapa persediaan. Ya, tarikh sudah kita tetapkan tarikh, bila masa. Kemudian apa yang paling penting ialah kita menetapkan pelaksana ritual. Pelaksana ritual ini boleh jadi kita ambil daripada apa yang dipanggil bobolian, ataupun saya tidak pasti kalau dalam masyarakat lain mungkin dipanggil pawang lah begitu, bobolian. Ataupun kalau tidak bobolian, boleh dilaksanakan oleh individu yang dikenal pasti berkebolehan untuk melaksanakan upacara ini. Tapi pada zaman dahulu upacara monolog ini sebenarnya dilaksanakan oleh malim gunung, guide yang membawa penjelajah awal ke Gunung Kinabalu. Jadi setelah kita sudah tetapkan siapa yang melaksanakan upacara ini, maka peralatan-peralatan yang perlu kita sediakan, kita akan carilah. Jadi ada beberapa senarai peralatan yang perlu, ialah pertama ayam. Ayamlah 7 ekor yang berbulu putih kesemuanya. Tapi kalau sukar sekali mendapatkan yang berbulu putih 7 ekor, memadailah kalau ada 1 ekor ayam yang putih, yang lain itu campuran warna pun dibolehkan. Kemudian telur 7 biji, beras 7
butir, tetapi biasanya kita akan sediakan secubit lah, lebih daripada 7. Garam, kalau zaman dulu garam yang kasar itu 7 butir juga, tapi sekarang ini kita sediakan dalam 1 cubit begitu. Kemudian buah pinang 7 biji juga. Dan rokok daun ataupun kalau di sini lebih dikenali sebagai kirai lah, kirai daun 7 batang. Dan selain daripada itu, individu yang melaksanakan upacara ini, sama ada dia bebelian atau individu yang sudah dikenal pas itu, dia akan sediakan 1 alat sokongan ritual. Alat sokongan ritual ini kalau di sini kita kenali sebagai lamai. Jadi itulah yang dia akan sediakan sebelum pelaksanaan upacara. Jadi apabila sampai masa semua ini peralatan bahan ini sudah sedia, sampai masa kepada upacara pelaksanaan ini, upacara ini akan dilaksanakan di suatu tempat khas yang telah ditetapkan di kawasan Tim Pohon. Artinya di kaki Gunung Kinabalu itulah ada satu nama kawasan dipanggil Tim Pohon. Jadi telah disediakan dengan persetujuan pihak pengurusan Taman Kinabalu, satu tempat yang bukan menjadi laluan orang ramai lah. Dia jauh daripada laluan, sebab tempat ini tidak boleh menjadi laluan ataupun boleh menjadi laluan orang ramai. Jadi ada satu tempat khas yang telah disediakan. Dan pada masa itu para pendaki atau penziarah sudah bersedialah, dan upacara ini akan dilaksanakan dalam tempo antara 30 hingga 45 menit begitulah. Dia bergantung kepada pelaksana upacara. Dan sebaik saja upacara ini selesai, barulah pendaki atau penziarah itu pada hari tersebut bolehlah bergerak, dilepaskan atau bergerak untuk mendaki. Jadi apa yang berlaku kepada bahan-bahan ini ialah semua bahan itu akan ditinggalkan di kawasan tersebut, kecuali ayam itu akan dibawa kembali oleh pelaksana dan akan dimasaklah dalam satu jamuan bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Majelis Penasihat Adat. Dan begitu juga dengan alat sokongan ritual itu akan dibawa balik oleh bebelian ataupun individu yang melaksanakan ritual tersebut. Jadi, tapi pada masa dahulu dia ada sedikit kelainan, tapi kita akan terangkan dalam sesi yang seterusnya lah. Selepas ini, saya rasa apa yang kita perlu tahu ialah pantang larang dia. Pantang larang, pantang larang yang ada semasa ritual ini berjalan. 1, orang ramai tidak boleh berada dalam kawasan pelaksanaan ritual itulah. Sudah ditetapkan ada satu kawasan, dan orang ramai kalau hendak ambil gambarkah atau melihat upacara itu, dia kena lihat dari jauh lah, tidak boleh terlalu dekat ataupun berada di kawasan tersebut. Kemudian yang kedua, sangat dilarang untuk kita mengganggu upacara ini dengan bunyi-bunyi bising lah. Artinya upacara ini perlu dilakukan dengan aman dan tentram. Dan selain daripada itu, saya rasa seperti kebiasaan, oleh karena kita sudah berada dalam kawasan Gunung Kinabalu, peraturan-peraturan yang lain itu kena dipatuhilah. Jadi itulah antara proses pelaksanaan Mondolob dan pantang larang yang perlu dipatuhi sewaktu pelaksanaan upacara tersebut. Ya. Okey, baik. Jadi sebenarnya kita rasa macam wow,
Banyak sebenarnya kan yang kita Ya. tahu daripada penerangan daripada Encik Joni tadi, kalau mungkin saya boleh rumuskan sedikit apa benda yang penting, mungkin sebahagianlah saya ceritakan. Mungkin ada daripada penonton-penonton kita yang baru masuk, baru dengar kan, jadi mungkin ada perkara penting iaitu terutamanya saya tertarik tadi dengan ayam. Ayam tu tadi kena putih bulunya, tak boleh colour lain Encik Joni, maka kena putih juga kalau kita tu untuk bawa kepada upacara ni kena Ya. ayam tadi sebanyak 7 ekor kan. Ya. Kemudian ada telur, dan orang yang mengendalikannya selalunya adalah daripada Malim Gunung. Kalau pada zaman dahulu mungkin ada individu tertentu lah pada masa sekarang. Jadi saya kira saya dah nampak dah sedikit sebanyak kepentingannya dan keunikannya monolog ni tadi. Sebelum kita nak naik kaki gunung, dan saya rasa sangat penting lah untuk kita respect ataupun kita apa orang kata, yalah respect lah tadi kepada gunung tu itu sendiri, macam yang kalau tak silap saya Encik Asdih kata, atau iaitu Kayungaran, ataupun nama gunung tu sendiri, nama agung dia, orang kata nak menggambarkan betapa suci dan keramatnya gunung tu tadi. Jadi mungkin kita boleh beralih kepada Encik Asdih. Mungkin Encik Asdih boleh kupaskan lagi, mungkin boleh terangkan lagi proses tentang proses dan mungkin juga pihak yang orang cakap yang memimpin lah pelaksanaan upacara adat Sogit pula dan macam mana upacara ni dilakukan serta apa kaedah-kaedah dia untuk melakukan upacara tersebut. Silakan Cik Asdih. Okey, proses Sogit ini akan bermula apabila sesuatu perkara ataupun individu telah melakukan satu pelanggaran adat lah. Di situ proses Sogit akan bermula. Jadi kita ambil contoh yang pada tahun 2015 di mana sekumpulan pelancong dari negara barat lah telah melakukan sesuatu yang tidak baiklah di atas di puncak Gunung Kinabalu itu. Jadi di situlah bermulanya kita boleh lihat bahawa di sanalah tingkah laku mereka itu boleh dikenakan Sogit lah. Dan kebiasaannya Sogit ini biasanya dipimpin oleh sekumpulan berbolian lah. Jadi tujuan Sogit yang pada ketika itu adalah untuk mententamkan penjaga gunung Kinabalu. Jadi biasanya semasa proses ini dia nak mencari lokasi yang sesuai lah, lokasi yang sesuai untuk melaksanakan haiwan lah seperti kerbau yang telah disogitkan tadi lah. Dan selepas penyembelihan seekor kerbau dilakukan, hanya bahagian hati, jantung, sedikit daging dan juga hujung hidung kerbau itu diambil lah. Mungkin mereka akan simpan di suatu lokasi lah untuk pemujaan. Dan sebahagian daripada daging-daging tersebut akan dijamah ataupun dimakan oleh orang-orang kampung lah. Ya. Dan biasanya sebelum mereka melakukan pengorbanan tersebut, terdapat berbagai ritual lah ataupun nilai-nilai yang mereka akan sebutkan sebelum pengorbanan tersebut dilaksanakan. Okey, baik. Terima kasih Encik Asdih. Mungkin saya tertariklah tadi dengan kerbau tu tadi. Adakah sebenarnya, mungkin soalan saya ni mungkin tiba-tiba terselit. Mungkin maafkan saya, tapi saya nak tahu juga. Tadi Encik Asdih bagi tahu yang kerbau tu merupakan salah satu dia punya pengorbanan lah. Maksudnya kita nak sacrifice, kita bagi kerbau. Adakah sebenarnya haiwan ni tadi bergantung kepada jenis-jenis pelanggaran dalam Sogit tu tadi? Maksudnya macam contoh mungkin pelanggar apa yang adat yang dilanggar tu besar, kita guna kerbau, ataupun mungkin yang kecil mungkin kita guna yang kecil sikit, ataupun dia memang kerbau sahaja. Jadi berkaitan dengan segi tadi, memang dia akan bergantung kepada
jenis kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Jadi kalau dia pelanggaran yang ringan, mungkin dia akan dikenakan dalam bentuk seekor ayam yang dipanggil dalam istilah dia ialah unggas. Kemudian berat sedikit mungkin khinzir. Tapi bila pelanggaran berat biasanya dia akan kenakan dalam bentuk kerbau. Kenapa kerbau? Orang selalu bertanya kenapa kerbau? Kenapa bukan lembu? Sebab dia mengikut sifat dia. Ini dipanggil segit untuk menyejukkan keadaan. Biasanya kerbau ini sifat dia berkubang di tempat yang ada air lah kan, lopak-lopak begitu. Jadi karena itulah dalam segit ini kerbau adalah yang paling digalakkan sebagai ternakan untuk segit lah begitu ya. Okey, baik. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita. Saya rasa jawapan tu tadi padat juga, agak padat ya. Sebabnya kita tak sangka pula sebenarnya rupa-rupanya denda tu tadi pun ada bermacam-macam jenis. Macam jenayah-jenayah kat Malaysia ni, maka kalau kita tengok jenayah di sini pun ada denda-denda yang tertentu. Okey, untuk makluman semua ya, kita akan berhenti berehat seketika sambil menyaksikan sedikit ringkasan ringkas yang telah disediakan oleh Jabatan Warisan Negara untuk tontonan penonton semualah. Jadi jangan ke mana-mana, banyak lagi persoalan-persoalan yang kita nak kupas, kita nak tanyakan kepada kedua-dua ahli panel kita ni. Kita nak tahu lagi pasal monolog dan songgit ni tadi. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune. Okey, jumpa lagi selepas ni. Terima kasih. Tuhan Gunung, saya ada di sini untuk membuat upacara menelep karena ada beberapa orang community mendaki di sini dan saya minta kamu selamatkan mereka semua mendaki dan selamat juga akan turun. Sabah, sebuah negeri yang begitu kaya dengan adat dan kebudayaannya. Malah, keindahan flora dan faunanya yang tersegam indah menjadikan negeri di bawah Bayu ini satu kawasan yang sangat unik dan mengagumkan. Dan di sini jugalah terdapat sebuah gunung yang telah diiktiraf sebagai salah satu tapak warisan dunia oleh UNESCO pada 2 Disember tahun 2000, Gunung Kinabalu. Dengan ketinggian 4,095.2 meter, Gunung Kinabalu adalah merupakan gunung tertinggi di Malaysia dan yang kelima di Asia Tenggara. Sesetengah penduduk menganggap Gunung Kinabalu ini merupakan gunung yang dapat memberikan semangat juang dan satu padu rakyat Sabah. Komuniti perkampungan Kiau dan Bundu Tuhan adalah merupakan perkampungan kumpulan etnik Kadazan Dusun yang tinggal di kaki pergunungan Gunung Kinabalu sejak berabad lamanya. Di sinilah bermulanya adat upacara monolog Gunung Kinabalu. Sejak dahulu, sejak nenek moyang kami, dia memang upacara meneleb itu memang sudah dijalankan sejak lama dahulu. Kita tidak tahu tahun berapa, tapi kalau ikut sejarah 1881 apabila Sehuglu datang mendaki gunung, itu upacara memang sudah dijalankan. Apabila kami punya community masuk ke dalam kawasan hutan di sekitar Gunung Kinabalu ini, sama ada dia pergi memburu atau mengambil kayu-kayan atau rutan-rutan untuk membina rumah, dia mesti ada keizinan dengan penunggu gunung itu. Community ini memang percaya bahwa gunung itu sebuah tempat yang dianggap suci, keramat dan mulia. Gunung itu adalah persinggahan sementara oleh ruh-ruh yang meninggal dunia sebelum dia pergi ke tempat abadi ataupun dalam bahasa kami libabo. Libabo itu tempat abadi. Sebelum mengadakan upacara meneleb tersebut, sehari sebelum dia membuat persediaan awal untuk memberitahu Tuhan Gunung bahwa
Community ini akan mengadakan upacara meneleb di Gunung Kinabalu. Kamborongan atau lamai merupakan alat sokongan ritual terpenting yang digunakan di dalam ritual-ritual utama masyarakat setempat. Ia juga digunakan untuk ritual seperti persembahan kepada semangat serta semasa rawatan penyembuhan. Kamborongan diwarisi daripada bobolian sebelumnya dan dianggap suci. Kandungan kamborongan terdiri daripada tumbuh-tumbuhan ubatan herba yang telah dikeringkan, pelbagai jenis batu kecil dan besi. Semua bahan-bahan ini diperolehi sekitar kawasan Gunung Kinabalu dan disimpan oleh bobolian. Tumbuhan herba dan bahan-bahan ini mempunyai fungsi yang tersendiri dalam proses pemujaan semangat dan rawatan penyembuhan. Sebelum upacara itu dijalankan ke semua bobolian ya berada di sekeliling tempat upacara itu dijalankan, dan kami tidak membenarkan community terlalu dekat dengan tempat pengupacaraan tersebut. Baiklah, bertemu kembali kita dalam program Bina Warisan Tidak Ketara 2023 Anjuran Jabatan Warisan Negara. Saya pasti semua orang telah enjoy tadi dengan bingkisan yang kita sediakan. Jadi bagi sesiapa ataupun audiens kita yang dalam talian yang baru saja mengikuti siaran ini, jadi topik menarik yang kita bawakan kepada anda semua pada petang ini adalah berkaitan monolog dan sogit, cerita di sebalik Gunung Kinabalu. Jadi kami bawakan 2 orang panel yang kami datangkan khas daripada negeri sebelah timur Semenanjung Malaysia, iaitu Sabah. Jadi terima kasih kepada kedua-dua ahli panel ni yang masih kekal setia, bersemangat lagi. Yang saya tengok muka fresh lagi untuk explain lagi, untuk terangkan lagi, huraikan lagi, bincangkan lagi kepada kita semua tentang monolog dan sogit ni. Jadi saya ingin mengambil kesempatan lah di sesi ini, sebelum saya teruskan dengan pertanyaan yang lebih lanjut, saya ingin maklumkan juga kepada semua pelayar media sosial yang sedang menonton siaran webinar ini. Jadi tuan-puan boleh menekan pautan yang kita sediakan, link pendaftaran yang kita sediakan, yang kita berikan dalam ruangan komen. Jadi pihak Jabatan Warisan Negara berbesar hatilah untuk memberi sijil penyertaan kepada semua penonton yang setia mengikuti siaran ini dari mula hingga ke akhir sesi perbincangan. Jadi jangan pergi ke mana-mana, tunggu, dengar apa kita nak bincang ni. Okey, jangan lupa tekan link tersebut. Jadi kita akan bagi sijil kepada anda semua. Alright. Baiklah, soalan seterusnya, saya tak nak buang masa. Kita excited ni nak dengar lagi apa cerita dia di sebalik monolog dan posogit ni tadi. Jadi mungkin soalan ni saya tujukan kepada pengerusi lah Majlis Penasihat Adat Istiadat Gunung Kinabalu, Encik Johnny Ghani. Ya. Jadi Encik Johnny, kita sedia maklum pelaksanaan upacara monolog ni telah berlangsung sejak sekian lama seiring dengan peredaran zaman. Tapi kita wonder, kita curious nak tahu, ada tak perbezaan yang cukup ketara dalam pelaksanaan upacara monolog pada hari ini berbanding dengan zaman dahulu? Jadi mungkin Encik Johnny boleh cerita sedikit lah, mungkin nampak ada perbezaan di situ. Silakan Encik Johnny. Ya, memang seiring dengan peredaran zaman terdapat perbezaan tertentu, terutama dari segi tata cara pelaksanaan upacara itu. Bagaimanapun dari segi tujuan dia memang tetap samalah, tujuan upacara itu tetap sama. Cuma dari segi tata cara itu ada berlaku perubahan-perubahan tertentu mengikut situasi. Jadi kalau kita kembali kepada zaman awal penjelajahan ke Gunung Kinabalu, untuk pengetahuan semua, dahulu kawasan ini ialah kawasan yang dikira sebagai kawasan larangan lah untuk artinya tidak suka-suka kita memasuki kawasan itu. Tetapi apabila penjelajah awal datang mengkaji kawasan Gunung Kinabalu ini, mereka sebelum ke sana, ke Gunung Kinabalu, sudah tentulah mereka mendapatkan guide daripada komuniti di kawasan persekitaran. Dan seperti yang kita sedia maklum juga, sebelum perjalanan upacara meneleb ini memang akan dilaksanakan, tetapi tata cara dia agak sedikit berbeza
di mana upacara menelob ini dilaksanakan di tempat pertama permulaan perjalanan tersebut. Di tempat pertamalah di kawasan. Kemudian seperti mana yang diceritakan oleh orang tua-tua kami dahulu, bahwa dalam permulaan upacara menelob ini hanya daripada alat-alat ritual yang disediakan itu tidak berubah, tetapi hanya 1 ekor ayam yang akan dikorbankanlah pada permulaan itu. Kemudian begitu juga dengan telur itu dia akan letak 1 di kawasan itu. Kemudian perjalanan diteruskan sampai kepada 1 tempat yang mereka kenal pasti, maka ayam yang kedua baru dia akan sembelih begitulah, dan ada ritual tertentulah ataupun mentera-mentera tertentu sehinggalah ke-7 perhentian itu. Itu pada zaman itu perbezaan yang ketara lah berbanding dengan yang sekarang. Kita telah ditetapkan 1 kawasan dan pelaksanaan dia 1 kali. Kenapa begitu? Sebab pada zaman dahulu perjalanan atau pergerakan ke kawasan gunung ini bukan mengambil 1 hari. Dia mungkin mengambil 1 minggu, 2 minggu, sebab kawasan pada masa dahulu belum dibuka lagi lah. Dan begitu juga tidaklah ramai pelancong, belum ada pelancong atau kawasan ini belum dibangunkan sebagai kawasan untuk pelancongan lah pada masa dulu. Hanya selepas penubuhan Taman Kinabalu pada tahun 1964 baru kawasan ini dibuka untuk tujuan pendakian oleh pelawat pelancong lah. Sebelum itu kawasan ini hanyalah dikunjungi oleh penyelidik-penyelidik dan pendaki-pendaki yang barangkali dia mengambil masa yang lama untuk sampai di Gunung Kinabalu. Karena itu pada masa tersebut setiap kali pendakian, perbezaan kedua, setiap kali pendakian dia akan laksanakan ritual menelob. Tapi kita kena ingat dalam 1 tahun itu mungkin pendakian hanya berlaku 2 kali, 3 kali dalam setahun. Jadi sesuailah dia adakan setiap kali pendakian dibuat upacara menelob. Tapi pada masa sekarang dia seolah-olahnya tidak praktikal untuk setiap hari kita buat upacara menelob, sebab pendakian berlaku pada setiap hari. Jadi telah diputuskan oleh Majelis Penasihat Adat bahwa kita hanya akan adakan menelob 1 kali dalam 1 tahun. Itu antara perbezaan ketara pelaksanaan upacara menelob pada masa kini dan pada zaman dahulu lah. Bagaimanapun dari segi tujuan upacara itu, ya dia masih tetap sama. Baik, terima kasih Encik Joni. Saya kira dia punya ketara tu memang betul-betul ketara lah. Terutamanya kalau daripada apa yang Encik Joni ceritakan tadi, daripada konteks masa pendakian dan juga waktu. Kalau sekarang ni setiap hari kita daki. Kalau dulu mungkin ambil masa yang lama kan. Jadi sangat menarik sekali saya kira daripada konteks upacara tu tadi dan jangka waktu yang dibawa ataupun jangka waktu upacara itu berlangsung. Jadi seterusnya mungkin kita boleh kembali kepada Encik Asdih lah. Encik Asdih okey lagi ke tu? Saya rasa okey lagi. Jadi mungkin boleh. boleh lagi ya. Okey, mungkin kita tak tahu lagi mengenai Sogit pula. Jadi Encik Asdih, apa perbezaan yang Encik Asdih nampak daripada konteks zaman dahulu dan juga zaman sekarang? Sebab kita banyak melalui peredaran masa ni dari segi konteks sosial, konteks ekonomi dan sebagainya lah. Mungkin ada faktor-faktor yang menyumbang kepada perubahan-perubahan tu. Mungkin Encik Asdih boleh huraikan sedikit, ceritakan sedikit kepada kita. Silakan. Baik Doktor. Sebenarnya memang ada wujud perbezaan lah di antara amalan Sogit pada zaman dahulu dan pada masa. Sebenarnya amalan adat Sogit ini di negeri Sabah ini telah pun mula berubah secara perlahan-lahan semenjak apabila syarikat berpiagam Borneo Utara British ataupun kitab penjajah British lah yang telah masuk ke negeri Sabah ni tahun 1882 lah, di mana
disitulah titik bermulanya perubahan adat Sogit inilah. Dan perubahannya itu adalah dari segi contohnya lah. Kalau Sogit itu pada zaman dahulu dia biasanya melibatkan darah binatang korban lah, yaitu binatang ternakan macam berkaki 4 seperti kerbau, lembu dan kambing. Selain itu juga terdapat binatang yang ternakan seperti berkaki 2 lah, unggas seperti ayam dan juga itik. Tetapi sekarang ni pesala yang dikenakan adat Sogit ini boleh beralih ke Mahkamah Anak Negeri, di mana mereka tidak perlu lagi membuat Sogit yang melibatkan darah binatang. Jadi pesala ini hanya perlu membayar denda berjumlah wang ringgit yang telah ditetapkan. Ya. Jadi kalau dulu Sogit binatang ini ternakan dia maksimum dia adalah sebanyak 7 ekor lah, 7 ekor binatang ternakan. Tapi di dalam Mahkamah Anak Negeri kadar denda dia tidak boleh melebihi daripada 5,000 denda yang dikenakan oleh pihak Mahkamah Anak Negeri lah. Tetapi kalau melalui Mahkamah Anak Negeri, bagi yang pesalah bukan beragama Islam, mereka akan dibicarakan di bawah kuasa Mahkamah Anak Negeri lah. Ya. Manakala bagi yang beragama Islam, mereka di bawah bidang kuasa Jabatan Ahli Wal Agama Islam Negeri Cairns. Manakala kalau zaman dulu juga, biasanya upacara Sogit ini biasanya dilibatkan juga lah pembacaan rinaid ataupun doa-doa daripada Bobolian lah. Tetapi pada masa kini tidak perlu sebarang rinaid, cuma ditentukan bayar kadar denda sajalah. Ya. Terdapat pelbagai faktor lah kenapa perubahan ini berlaku. Yang pertama sekali adalah disebabkan kesukaran kita untuk mendapatkan binatang ternak lah. Jadi oleh itu adalah lebih baik masyarakat pada masa kini lebih suka menggantikan Sogit haiwan ini kepada pembayaran secara denda, wang ringgit lah. Selain itu, dia punya kadar denda juga adalah lebih rendah berbanding kadar Sogit binatang ternakan lah. Sebab kalau biasanya harga ternakan ini memang sangat mahal. Jadi ramai yang tidak mampu, jadi mereka beralih kepada Mahkamah Anak Negeri lah. Maksimum biasa kalau dulu, pada zaman dahulu lah, biasa maksimum minima Sogit adalah seekor binatang ternakan, iaitu kerbau. Dan maksimum Sogit adalah 7 ekor kerbau. Ini yang melibatkan kesalahan yang sangat besar lah. Dan kalau pada zaman dahulu juga, sekiranya pesala diberi Bobolian, sekiranya pesala dia itu diberitahu mengenai Sogit dia kan, Bobolian akan berdoa melalui sebuah ritual kepada Kemborongo, dan Kemborongo akan memaklumkan kepada Bobolian berkaitan dengan haiwan, jumlah haiwan yang perlu disogitkan kepada pesala tadi lah. Jadi di sini kita tidak perlu lagi lah melibatkan perkhidmatan Bobolian. Jadi kita bergantung sepenuhnya kepada Mahkamah Anak Negeri lah. Ya. Baik, kalau kita tengok daripada perbezaan tu tadi, saya rasa sangat ketara jugalah. Sebabnya sangat ketara sebabnya sekarang ni kita menggunakan mahkamah untuk menghukum kesalahan-kesalahan tersebut. Dan dulu kalau kita, yang saya pasti daripada penerangan daripada betul. Dia menggunakan binatang, kan, betul tak, untuk ni. Tapi sekarang ni digantikan dengan wang ringgit macam tu, yang sama nilai lah, saya pasti. Okey, sangat menarik sekali. Tapi untuk mungkin kita boleh selit-selit sikit lah dekat penonton-penonton kita ni. Mungkin saya tertanya-tanya lah, ada penonton-penonton kita ni tahu ke tidak, pernah ke dengar tentang ataupun nama Aki Nabalu? Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar. Tapi mungkin saya boleh cerita sedikit lah. Terima kasih. Ni tadi Encik Asdeh. Jadi boleh saya teruskan kepada Aki Nabalu ni tadi. Mungkin Aki Nabalu ni tadi sebenarnya perkataan yang digunakan ataupun panggilan yang digunakan daripada masyarakat Kadazan Dusun lah untuk Gunung Kinabalu. Sebenarnya
kalau kita tengok nama dia ni, perkataan Aki tu membawa maksud nenek moyang, manakala Nabalu tu bererti gunung. Jadi bila digabungkan kedua-dua perkataan ni, yang kita boleh faham adalah sebagai gunung nenek moyang. Jadi kawasan ni dianggap sebagai satu tempat yang cukup istimewa, tempat yang sacred. Dan dihormatilah khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kaki Gunung Kinabalu. Dan saya percaya tempat ini dijadikan tempat persemadian roh-roh nenek moyang kaum Kadazan Dusun. Tapi tadi sebenarnya Encik Asdeh dia ada selit-selit sedikit lah pasal tragedi yang berlaku di Gunung Kinabalu ni. Tapi kali ini saya nak mendalami lagi. Kita nak tahu lagi sebenarnya daripada pandangan dua orang panel kita ya. Mengenai tragedi ni. Untuk pengetahuan semualah, pada tahun 2015 iaitu 5 Jun terdapat gempa bumi lah, satu tragedi gempa bumi yang melanda Gunung Kinabalu. Jadi sebagaimana yang dilaporkan, kita nampak tragedi ni mengorbankan 18 nyawa pendaki Gunung Kinabalu, termasuk 4 malim gunung. Saya percaya semua orang pernah encounter ataupun pernah melihat berita-berita ni daripada media massa, media sosial terutamanya, pernah dibincangkan sebelum-sebelum ni. Jadi susulan daripada peristiwa tu, kita nampak Gunung Kinabalu ni terpaksa ditutup untuk seketika lah akibat daripada gempa bumi ni tadi, daripada sebarang aktiviti pendakian yang boleh membolehkan kerja baik pulih tu dilakukan lah. Jadi sebelum Gunung Kinabalu ni ditutup, jadi tragedi ini tadi telah membawa satu, orang kata, insiden yang cukup besar dan telah mengganggu gugat penghormatan kepada Aki Nabalu, sehingga kedua-dua upacara sogit dan monolog ni terpaksa dilakukan. Hasil kesan daripada kejadian tersebutlah. Mungkin Encik Joni boleh mengulas ataupun beri komen tentang perkara ni. Silakan. Ya, terima kasih. Saya pikir kejadian gempa bumi yang berlaku pada 2016 itu adalah salah satu kejadian yang saya rasa sepanjang ingatan saya sendiri adalah kejadian yang terbesar pernah berlaku lah. Tapi sebelum itu saya ingin cerita jugalah macam mana ada cerita-cerita di sebalik kejadian tersebut. Jadi kita sedia tahu melalui laporan-laporan lah daripada surat kabar atau dan sebagainya bahawa sebelum berlaku gempa itu telah berlaku sesuatu pelanggaran adat oleh pelancong lah yang naik di gunung. Mereka telah berkelakuan tidak senonoh. Sebenarnya masyarakat di persekitaran yang dekat di sini sudah mendapat perkabaran awal tentang perlakuan pelancong tersebut, dan memang akan masyarakat sudah memikirkan bahawa ada kemungkinan untuk berlaku sesuatu selepas kejadian itu. Sudah dibincang hangat perbincangan di kalangan masyarakat lah, dan kebetulan beberapa hari selepas itu berlakulah kejadian gempa tersebut. Jadi kejadian ini mengesahkan tentang sistem kepercayaan komuniti bahawa sepatutnya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar adat dan pantang larang di kawasan Gunung Kinabalu, sebab ia akan menyebabkan kepanasan ataupun dalam arti kata lain ketidakharmonian alam dengan manusia, yang mana menyebabkan bila alam itu berlaku bencana, yang mendapat kesan besar dia ialah manusia, di mana seperti yang dinyatakan tadi, selain daripada kerusakan harta benda, tetapi juga dari segi pendapatan, terutama yang bergantung dengan gunung inilah. Jadi itulah antara perkara yang berlaku, dan karena itu dari segi pandangan masyarakat tentang kedua, terutama kepada upacara ini, selepas kejadian itu ada sedikit peningkatan persepsi di mana
mesti kedua upacara ini, monolog dan pesegit ini hendaklah diteruskan, dan terutama bagi upacara sogit itu hendaklah diperketatkan, terutama kepada pengunjung-pengunjung atau pendaki-pendaki di kawasan Gunung Kinabalu. Ya. Saya kira ni macam blessing in disguise lah. Ya. Daripada berlakunya tragedi tadi, secara tak langsung kita naikkan kembali upacara ni. Mungkin dah orang kata less practice, but then sekarang ni makin lama makin dipraktis lah macam tu. Okey. Terima kasih Encik Joni. Jadi mungkin saya boleh kepada soalan yang seterusnya untuk Encik Asdi, sebagai saya kira museum professionals lah. Yang position, saya pasti position Encik Asdi dekat Museum Negeri Sabah ni mainkan peranan penting terutamanya kalau kita tengok peranan museum ni sendiri sebagai pihak berkepentingan, pihak berkepentingan yang bertanggungjawab dalam melestarikan ataupun melindungi, mengekalkan warisan kebudayaan negeri Sabah khususnya lah. Jadi pada pandangan Encik Asdi sendiri yang telah banyak terlibat dalam kajian, penyelidikan, pendokumentasian warisan kebudayaan negeri Sabah ni, macam mana tanggapan ataupun penerimaan masyarakat pada hari ini, terutamanya dalam kalangan generasi milenial ataupun generasi Z ni lah, Z ke Z ke, lebih kurang lah macam tu kan, yang terhadap pelaksanaan upacara-upacara adat warisan nenek moyang ni. Ada tak konflik juga mungkin yang dipersoalkan, sama ada relevan ke tak lagi untuk kita praktiskan adat tinggalan nenek moyang ni? Silakan Cik Asdi. Okey, sebenarnya banyak perbezaan pendapat lah. Dan kalau kita lihat kepada generasi muda pada masa kini, dan semenjaknya lah kedatangan agama-agama ni lah, agama-agama Islam dan juga agama Kristian, ya kebanyakan majoriti orang-orang Kadazan Dusun di Sabah ni, mereka ni lebihnya beragama Islam. Jadi bila mereka sedang mempunyai agama, terdapat konflik di antara amalan-amalan yang pernah dilaksanakan oleh nenek moyang mereka lah, yang kita lihat sebagai lebih kepada ajaran pagan. Jadi di situ ada setengah-setengah anak generasi muda ni dia beranggapan tidak lagi relevan untuk dilaksanakan lah. Bagaimanapun tidak kesemua generasi muda tersebut menidakkan kewujudan ini budaya adat tradisi nenek moyang yang lepas, sebab terdapat juga generasi muda masih lagi berusaha meneruskan adat-adat ritual nenek moyang masa kini lah, tetapi jumlah mereka tidaklah terlalu banyak lah, sedikit saja. Okey, baik, terima kasih Encik Asdi. Saya rasa apa orang kata topik yang menarik lah, sebabnya bila kaitkan dengan generasi muda ni kan, dia jadi macam diorang ni nak praktis lagi tak ni? Tu kita punya persoalan lah sebagai orang kata yang sentiasa mengamalkan adat-adat istiadat yang lama ni. Jadi orang muda ni selalu beranggapan adat istiadat ni untuk orang lama. Padahal sebenarnya kita ni dalam masyarakat, itu yang orang kata yang meneruskan kita dalam masyarakat. Okey, jadi mungkin saya boleh kembali kepada Encik Joni. Jadi pandangan Encik Joni jugalah kita nak tahu dari segi pelaksanaan upacara monolog dan sogit ni tadi, adakah ianya diterima baik oleh masyarakat ataupun mungkin makin diambil berat ke, tak dihiraukan lagi ke, ataupun macam mana sebenarnya? Mungkin juga boleh saya selitkan lagi satu soalan di sini. Agaknya cabaran yang dihadapi oleh Majlis Penasihat Adat Istiadat Gunung Kinabalu untuk melaksanakan dan mengekalkan kewujudan upacara adat ini pada masa inilah. Kalau kita tengok sebabnya saya rasa Majlis Penasihat Adat Istiadat Gunung Kinabalu ni sangat penting, entiti penting untuk memastikan bahawa adat ni sentiasa kekal. Jadi mungkin boleh bagi sedikit pandangan Cik Joni di sini, silakan. Tidak dapat dinafikan bahwa apa yang telah dinyatakan oleh Encik Muhammad Asdi tadi ada kebenaran dia. Namun secara khusus kalau di komuniti di persekitaran
Gunung Kinabalu ini sendiri dari segi pemerhatian dan juga pengalaman bersama dengan ahli-ahli community di sini, kita dapati bahwa masih secara keseluruhannya community terutama yang di persekitaran gunung ini menerima baik pelaksanaan kedua upacara inilah, ada upacara meneleb dan juga adat pesegit ini. Bagaimanapun saya bahagikan dia kepada dua golongan lah, yang mana ada ya bagi yang masih lagi mengamalkan sistem kepercayaan tradisi, memang mereka mengatakan bahwa upacara meneleb dan segit ini adalah upacara penting, wajib diteruskan. Dan bagi golongan yang kedua, seperti mana yang telah dinyatakan oleh Encik Muhammad Asdi, terutama yang telah menerima kepercayaan baru atau apa yang dipanggil agama yang baru ini, mereka masih lagi menghormati adat ini dan masih menerima kewujudan ritual-ritual ini. Tetapi dari segi persepsi mereka, kita andaikan bahwa mereka anggap ini sebagai penerusan budaya tradisi semata-matalah, bukan sebagai satu kepercayaan. Dan tidak dapat dinafikan bahwa ada juga sebilangan kecil yang mengatakan bahwa berpendapat bahwa ritual ini melanggar sistem kepercayaan mereka sekarang lah, dan mereka tidak ambil peduli ataupun kalau boleh mereka tidak galakkan untuk menyertai lah upacara ini. Tetapi secara keseluruhannya saya rasa sama ada golongan muda atau golongan yang lama ini, dia menerima baik ritual ini, tetapi mengikut persepsi masing-masing lah. Ada yang masih lagi menjadi sebahagian daripada kepercayaan mereka, dan ada lagi yang mengatakan bahwa ini budaya ini kita harus kekalkan sebagai salah satu yang boleh kita tunjukkan kepada generasi yang akan datang, walaupun mereka tidak lagi mengamalkan kandungan ritual dan kedua ritual seperti itulah, tetapi penerimaan mereka sebagai identiti budaya masyarakat orang asal di persekitaran Gunung Kinabalu. Dan dari segi cabaran, memang kita menghadapi cabaran lah. Cabaran penting di sini ialah, yang utama di sini ialah siapa yang akan meneruskan pelaksanaan ritual ini. Ini yang sangat penting, yaitu sebab ritual ini dia memerlukan kemahiran khas. Kalau sekarang kita mau cari bebolian yang benar-benar, individu yang benar-benar berkelayakan dan mahir dalam bicara ini adalah satu perkara yang agak sukar sekarang. Tetapi untuk mencari individu yang boleh melaksanakan upacara ini juga sudah jadi satu cabaran. Walaupun sekarang ini Majelis Penasihat Adat kita juga ada melakukan usaha-usaha untuk melatih pelapis-pelapis bagi pelaksana upacara inilah. Tetapi kita tidak ada kesamaran pada masa mungkin dalam tempo 20 tahun akan datang, kita mungkin akan menghadapilah. Melainkan kalau usaha-usaha yang sedang dilaksanakan oleh Majelis sekarang berjaya menarik minat anak-anak muda lah untuk turut bersama-sama menjadi pelapis kepada pelaksana upacara. Dan cabaran kita yang kedua ialah samada upacara ini boleh kekal, boleh dilaksanakan di kawasan Taman Kinabalu. Ini melibatkan polisi pengurusan Taman Kinabalu lah. Tapi saya percaya, terima kasih kepada pihak pengurusan Taman-Taman Sabah, khususnya Taman Kinabalu, karena kalau sekarang ini mereka sangat memberi kerjasama dan peluang serta sangat mengambil berat tentang pelaksanaan terutama kedua-dua upacara inilah. Cuma harapan kita ianya akan berpanjangan ataupun akan dilaksanakan
sehingga bila-bilalah bagi membolehkan komuniti, terutama komuniti yang di persekitaran gunung ini menjalin hubungan spiritual dengan gunung keramat dan suci bagi komuniti di sinilah. Ya. Oh, okey. Jadi Encik Joni sebenarnya kan saya tertariklah tadi kita nak melahirkan pelapis-pelapis untuk mengetuai upacara-upacara ni kan. Jadi Encik Joni mungkin boleh ceritakan sedikit ataupun mungkin boleh bagi gambaran lah kepada kita. Agaknya apa kriteria-kriteria yang kita perlukan untuk menjadi seorang apa orang kata pelapis untuk mengetuai upacara monolog dan sogit ni? Okey, yang pertama sekali dia mestilah ada kepahaman yang jelas tentang upacara ini dari segi tujuan dia dan apa-apa yang berkaitan dengan upacara inilah. Yang kedua, dia mestilah menerima baik upacara ini sebagai sebahagian daripada sistem kepercayaan tradisi. Dan yang ketiga, paling penting ini, dia mestilah ada bakat ataupun ada bakat semula jadi berkaitan dengan ritual ini, sebab bila ritual ini diadakan dia akan ada mantra ataupun renite, seperti kalau dalam bahasa tempatan dipanggil renite. Dan untuk renite ini dia bukan semua orang boleh melaksanakan renite. Dia memerlukan orang yang ada bakat semula jadi. Jadi mencari orang yang ada bakat semula jadi ini agak sukar, terutama untuk menghafal dan melaksanakan renite inilah. Dan dalam keadaan sekarang, Majlis Penasihat memang sudah ada perbincangan dengan pihak teman-teman pengurusan Taman Kinabalu bahwa kita akan melaksanakan kira pencarian bakat lah begitu untuk menjadi pelapis kepada pelaksana yang ada sekarang lah. Jadi kita berharap bahwa individu-individu yang boleh ini kita akan temuilah. Ya, terima kasih. InsyaAllah pasti ada yang bakat pelapis-pelapis kita tu. Yeah. Saya ni kan tak pernah lagi nak naik Gunung Kinabalu. Jadi merancanglah sebenarnya untuk naik ke Gunung Kinabalu ni. Jadi mungkin orang saya pasti kedua-dua panel kita ni adalah orang yang sangat arif. Jadi kita nampak tadi daripada apa yang Cik Joni cerita, pelapis-pelapis ni memerlukan kriteria-kriteria penting lah. Jadi saya rasa siapa-siapa yang berminat, siapa-siapa yang rasa berkebolehan tu cuba enhance lagi lah skill yang ada kan. Okey, jadi saya sebenarnya teringin nak naik Gunung Kinabalu. Jadi untuk saya sendirilah dan mungkin juga untuk penonton-penonton kita ni mungkin ada yang nak naik tapi mungkin perlu berjaga-jaga orang kata. Sebab nak naik ni kita ada macam Cik berdua cakap, ada ritual dia, ada benda yang kita perlu jaga. Jadi mungkin ada tak tips-tips ataupun apa macam orang kata kriteria lah ataupun mungkin juga pantang larang yang kami ni orang Semenanjung ni perlu jaga sebelum naik ke Gunung Kinabalu tu. Mungkin boleh tak Cik berdua kongsikan sedikit? Mungkin Cik Asdih dulu, nanti kita pergi kepada Encik Joni pula. Silakan Cik Asdih. Dari segi tips-tips ni saya tidak boleh komen lah sebab belum pernah lagi naik lah. Jadi saya serahkan kepada Encik Joni kan ni lah. Okey, ya terima kasih. Begini, yang pertama sekali dari segi fisikal itu mestilah sihat lah. Pertama sihat sebab kita akan menghadapi perubahan altitude lah bila menaik ke puncak gunung dan kita perlu dalam keadaan yang sihat. Tapi berkaitan dengan perkara-perkara yang perlu kita ingatkan apabila kita mendaki ini, memang ada banyak peraturan-peraturan taman sangat jelas, tetapi dari segi adat yang pertama itu kita hendaklah satu yang paling penting ialah kita ada rasa hormat kepada gunung yang menjadi identiti kepada komuniti
Kadazan Dusun secara keseluruhan dan komuniti di persekitaran secara khasnya lah. Dan macam mana cara kita ini ialah pertama ada pantang-pantang larang dia. Pertama, apabila kita berada di kawasan Gunung Kinabalu, tata kelakuan kita atau tingkah laku kita hendaklah dijagalah. Pertama dari segi pertuturan. Kita tidak boleh bertutur menggunakan perkataan-perkataan yang mencarut ataupun perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Itu yang sebenarnya selalu dilarang. Kedua, dari segi kadang-kadang bila kita naik gunung, kita rasa excited, kita seolah-olah rasa sangat gembira, kita melepaskan kegembiraan itu dengan berteriak dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah antara pantang yang dilarang, yaitu tidak boleh kita melakukan, menunjukkan kegembiraan kita secara berlebih-lebihan, begitu. Dan begitu juga dalam perjalanan itu sudah tentulah kita melihat perkara-perkara baru, pemandangan yang cantik, tumbuh-tumbuhan yang unik dan sebagainya. Janganlah pastikan sama sekali kita tidak mengganggu tumbuh-tumbuhan tersebut seperti mencabut, mengambil dan sebagainya, ataupun kita mengalihkan batu-batuan secara sengaja atau mengambil batu-batuan kemudian kita melontar ke arah mana-mana di kawasan gunung. Sebab dari segi pantang larang dia, apabila kita melakukan itu ada kemungkinan kita mencederahkan penghuni ataupun makhluk yang ada di kawasan pergunungan yang tidak kelihatan oleh mata manusia lah. Jadi semua apa yang kita nampak di pergunungan itu dia sebenarnya adalah mewakili perkara-perkara tertentu lah. Karena itu kita kena berhati-hati begitu. Kemudian ada lagi contohnya dari segi peraturan yang kita sekarang kuat-kuasaan, kita tidak bolehkan di mana ada kumpulan yang melakukan upacara atau bukan upacara, contohnya melakukan tarian-tarian atau membunyikan musik-musik tertentu di atas gunung. Itu memang tidak dibenarkan lah. Jadi yang penting sekali di sini ialah kita ada rasa hormat dan mematuhi arahan malim gunung yang mengiringi kita. Biasanya malim gunung ini sudah diterapkan dan diberi latihan dan diberi taklimat berkaitan dengan apa yang patut mereka beritahu kepada pelancong atau pendaki-pendaki inilah. Yang paling penting kita dengar nasihat malim gunung, maka kita mungkin kita berharap tidak akan berlaku apa-apa masalah lah dalam pendakian tersebut. Jadi secara ringkasnya, pertama fisikal hendaklah sihat, mental juga mestilah juga kuat dan mendengar nasihat dan panduan malim gunung sepanjang masa pendakian dan semasa turun. Saya ingat itu saja, Bu. Harap itu boleh membantulah dokter. Terima kasih. Saya rasa banyak tu tips-tips yang sangat-sangat berguna kepada siapa-siapa lagi yang tak pernah naik Gunung Kinabalu ni. Pada saya lah terutamanya kan. Okey, saya pastikanlah insya-Allah pastikan kita ikut tips-tips yang diberikan oleh Encik Johnny ni tadi. Baiklah semua. Mungkin saya nak beri sedikitlah informasi penting di sini, terutamanya kepada audiens kita lah, penonton-penonton kita yang berada dalam talian yang tengah mengikuti kita daripada Heritage TV, daripada YouTube kita. Jadi mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya bila kita nak melindungi khazanah warisan negara ni, jadi Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya melalui Jabatan Warisan Negara sebenarnya telah memberi pengiktirafan kepada butiran warisan tidak ketara sebagai warisan kebangsaan. Jadi untuk makluman semua juga, sehingga kini kita ada lebih kurang dalam 517 butiran warisan tidak ketara yang telah diangkat sebagai warisan kebangsaan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005, iaitu Akta 645. Ini akta ni penting. Jadi
yang merangkumi juga di sini butiran mengenai seni persembahan, permainan tradisional dan juga pertahanan diri. Selain daripada itu kita ada bahasa dan persyaratan, busana tekstil, seni hiasan diri dan kraft, perubatan tradisional, adat, makanan dan juga Jadi anda semua mana-mana yang tak pernah lagi tengok Akta Warisan Kebangsaan 2005 boleh Google, cuba cek apa yang ada dalam Akta Warisan Kebangsaan dan mungkin juga boleh pergi ke laman web Jabatan Warisan Negara. Kita ada juga dekat situ paparan-paparan mengenai Intangible Cultural Heritage, warisan kebudayaan tidak ketara yang telah dilistkan dalam tu. Jadi anda semua boleh pergilah ke pautan tersebut dan tengok apa yang ada sebenarnya, apa yang telah kita angkat sebagai warisan kebangsaan, apa yang telah kita listkan dalam daftar warisan. Okey, jadi daripada jumlah tersebut, upacara monolog Gunung Kinabalu ni telah menjadi salah satulah antara 21 senarai adat yang telah diberi pengiktirafan. Kiranya pengiktirafan yang kuat besar jugalah bila kita angkat upacara monolog Gunung Kinabalu ni. Jadi pengiktirafan ni sebenarnya membuktikan bahawa kita ni sebenarnya sentiasa komited untuk memartabatkan, memelihara dan juga melindungi warisan budaya serta adat masyarakat dalam pelbagai cara lah, dalam pelbagai bentuk, terutamanya dalam bentuk pendokumentasian, penerbitan, kajian. Kita adakan program-program macam hari ni kan yang kita nampak, seminar-seminar, aktiviti apa sajalah dalam pengembangan warisan, bantuan kewangan dan lain-lain lagi lah. Jadi mungkin kita boleh beralih kepada Encik Asdeh sebagai museum professional. Saya boleh katakan museum professional lah. Okey. Jadi sebagai museum professional, boleh tak Encik Asdeh kongsikan sedikit daripada pandangan Encik Asdeh sebagai museum professional, apa langkah-langkah ataupun usaha-usaha dan juga bantuan yang telah dilaksanakan ataupun dirancang oleh Museum Negeri Sabah bagi memastikan warisan adat budaya seperti monolog, sogit dan mungkin ada yang lain-lain supaya adat-adat ni dilestarikan lagi supaya tak hilanglah di telan zaman. Silakan. Okey, untuk makluman Dr. Ainul, Jabatan Museum Negeri Sabah ini dia memainkan peranan pentinglah dalam melindungi warisan adat budaya menerusi Enakmen Warisan Negeri 2017 di mana Jabatan Museum Negeri Sabah merupakan sebagai pemegang taruh enakmen ini. Jadi enakmen ini diwujudkan untuk tujuan pemeliharaan dan pemeliharaan warisan negeri, tapak warisan, objek warisan, warisan kebudayaan ketara dan warisan kebudayaan tidak ketara dan perkara-perkara yang berkaitan. Selain itu juga dalam kita melindungi warisan adat budaya ini, Museum Sabah juga giat melaksanakan pelbagai pendokumentasian lah untuk tujuan simpanan rekod jabatan dan juga rujukan pada masa akan datang. Contohnya seperti kita ada pernah buat juga buku yang berkaitan dengan diari GC Woli lah, di mana di sini pelbagai sejarah dan budaya dari tahun 1903 sekiranya tidak silap. Jadi pelbagai jugalah bentuk monograf dan pihak Museum Sabah juga sentiasa dalam menggalakkan dan memudahkan aktiviti penyelidikan yang berhubung dengan warisan budaya tempatan. Okey, saya kira itu dia daripada Cik Asdeh. Untuk makluman semua, sebenarnya Gunung Kinabalu kita ni, Taman Kinabalu telah diangkat oleh UNESCO pada tahun 2000 sebagai tapak warisan dunia. Jadi sebenarnya itu satu pengiktirafan besar lah yang kita nampak kepada Malaysia sendiri dan juga kepada Gunung Kinabalu itu sendiri. Jadi bila kita angkat Gunung Kinabalu ataupun Taman Kinabalu ni diangkat sebagai tapak warisan dunia, antara salah satu faktor penting dalam tu adalah outstanding universal value, nilai keunggulan sejagat yang saya pasti transcend kepada semua orang, kepada semua masyarakat. Kepentingannya daripada beauty dia, daripada dia punya fungsi dan sebaliknya daripada situ adalah adat istiadatnya. Okey, jadi mungkin seterusnya kita boleh lihat juga sebenarnya
apa orang kata adat ni tadi, monolog dan juga pisogit ni mungkin ada kesan atau impak pelaksanaannya kepada komuniti, mungkin daripada pandangan Cik Joni sendirilah sebagai orang kata penasihat yang dah berkecimpung lama dalam majlis penasihat adat istiadat Gunung Kinabalu ni, dan mungkin kalau kita tengok Encik Joni dekat sangat dengan komuniti dan juga orang kata Gunung Kinabalu ni sendiri kan, mungkin Encik Joni boleh kongsikan kepada kita agak-agak apa kesan dia, apa kesan dan mungkin juga impak daripada pelaksanaan upacara ni tadi kepada komuniti, mungkin daripada aspek spiritual ke apa ke, mungkin Encik Joni boleh ceritakan di sini, silakan. Ya, untuk makluman Dr. Ainul dan juga para hadirin, kalau kita lihat dari segi spiritual, kita sudah banyak bincang tadi apakah hubungan komuniti dengan gunung dari segi spiritual. Tapi dari segi hubungan dan kesan dia kepada masyarakat setempat, dari segi sosial dan ekonomi itu memang agak jelas, sebab kalau pada suatu masa dahulu kita komuniti di sini anggap bahwa Gunung Kinabalu ini pernah terpisah daripada komuniti, terutama apabila Taman Kinabalu ini diwartakan sebagai diwartakanlah yang bermakna komuniti bukan lagi mempunyai hak mutlak ke atas gunung dan persekitaran. Dia sudah di bawah jagaan Taman Kinabalu. Tetapi kita sangat berterima kasihlah kepada pengurusan Taman Sabah dan khususnya Taman Kinabalu, karena pada 2010 atau secara lebih tepat 2009 kita telah adakan perbincangan bersama dengan kepimpinan Taman Sabah. Karena itu pada 2010 mereka telah bersetuju untuk menunaikan hasrat komuniti untuk ziarah gunung. Artinya komuniti di persekitaran gunung ini, yang komuniti di persekitaran gunung diberi hari khas untuk menziarahi gunung secara percuma. Itu biasanya kita adakan pada bulan Desember, dan juga pada hari tersebut kita akan adakan hari community. Jadi bila ini sudah berjalan dan kita nampak bahwa dari segi hubungan jalinan antara komuniti di persekitaran gunung ini terjalin, di mana kalau dulu kita sebenarnya kita tidak juga saling mengenal antara komuniti-komuniti di persekitaran gunung, sebab jarak dan faktor geografi itu membolehkan kita sukar untuk berhubung. Tetapi dengan adanya hari komuniti dan dalam masa yang sama diadakan upacara monolog bersama-sama di sana menyaksikan upacara ini, hubungan antara komuniti ini semakin erat telah dapat dijalin, dan sekarang sudah berlalu beberapa tahun dia semakin erat. Dan dari segi ekonomi sudah tentulah dia memberi impak yang agak besar juga, di mana komuniti mempunyai platform untuk mempromosi hasil-hasil, terutama hasil-hasil kerap tangan dan juga budaya kawasan. Sebab walaupun kita daripada suku yang sama, Kadazan Dusun, tetapi oleh sebab etnik dia itu ada berbagai etnik, jadi sudah tentu ada perbezaan, ada keunikan masing-masing, dan dalam hari community ini kita bertemu dan masing-masing dapat memperkenalkan budaya ataupun seni budaya mereka, sama dari segi nyanyian, tarian ataupun alat musik lah. Dan begitu juga salah satu impak yang sangat menggembirakan ialah dari segi penjagaan alam sekitar. Ada satu masa di mana pihak-pihak Taman Sabah juga rasa bahwa ada keperluan komuniti meningkatkan kepahaman tentang pentingnya menjaga kawasan persekitaran Gunung Kinabalu supaya tidak rosak begitu. Dengan adanya hari komuniti dan juga upacara, terutama upacara monolog ini,
dan juga dari upacara Pesegit itu kepahaman dan kepahaman komuniti tentang penting penjagaan alam sekitar ini sangat penting. Menyayangi alam sekitar itu semakin meningkatlah, sebab dari dengan Hari Komuniti dan hubungan baik antara komuniti dengan taman telah membolehkan komuniti-komuniti di persekitaran merasa bahwa gunung ini juga adalah kepunyaan bersama komuniti dan pihak pengurusan taman lah. Jadi saya kira apa tu tadi hari komuniti ni merupakan hari penting juga. Agak-agak Cik Joni, sebenarnya hari komuniti tu dilangsungkan pada berapa hari bulan tu sebenarnya? Mungkin boleh kita Biasanya, share supaya penonton kita tahu. ya, biasanya dia akan diadakan pada satu dia pilihan dia lah, tapi satu hari bulan itu ialah tarikh wajib. Sama ada dia akan adakan 1 dan 2, begitulah. Tapi biasanya kita akan tentukan dalam mesyuarat bersama dengan taman, tetapi 1 hari bulan itu adalah tarikh yang tetaplah. Dan biasanya dia akan selama 2 hari. Cuma untuk hari community ini dia akan diadakan 1 kali dalam 2 tahun. Tetapi ziarah gunung community diadakan setiap tahun. Jadi hari community itu sekali dalam 2 tahun. Jadi barangkali untuk tahun ini hadirin, Dr. Ainul dan para hadirin rajin-rajinlah melihat website Taman Taman Sabah. Biasanya dia akan iklankan berkaitan dengan Hari Komuniti dan ziarah gunung bila dia akan diadakan, tapi biasanya pada Desember lah. Ya. Okey, baik-baik. Jadi kita kena apa orang kata follow closely informasi ni daripada Taman Kinabalu, dan juga mungkin ada tempat lain yang di-sharekan informasi-informasi sebegini. Saya rasa macam sebenarnya kita ni dah hampir apa orang kata hampir ke penghujung lah. Sebenarnya dah rupa-rupanya tak sangka dah almost like 2 hours kita bersiaran pada petang ni. Jadi segala persoalan berkaitan monolog dan Pesegit ni dicerita di sebalik Gunung Kinabalu, saya rasa dah pasti terjawab. Kalau kita nak tahu lebih lanjut tu kita panggil lagi Encik Joni dengan Encik Asdi ni, kan. Jadi untuk hari ini banyak dah yang kita apa orang kata banyak dah yang kita explore, yang kita fahami, kita dalami lagi, kan. Okey, jadi sebelum kita nak sampai ke hujung-hujung cerita kita pada hari ini, mungkin kita boleh dengarlah sepatah dua kata daripada kedua-dua ahli panel jemputan kita. Mungkin ada harapan ataupun mungkin ada apa lagi yang nak disampaikan yang tak tersampai tadi, mungkin nak cerita sikit kepada penonton. Dipersilakan. Mungkin saya boleh pergi kepada Encik Asdi dulu, silakan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi lah pada pihak Jabatan Warisan Negara kerana sudi menyebut saya sebagai salah seorang panel dalam berkongsi ilmu berkaitan dengan adat budaya di negeri Sabah inilah. Jadi di kesempatan ini juga saya memohon maaflah sekiranya terdapat kesilapan ataupun kekurangan dalam penyampaian maklumat saya berkaitan dengan adat dan budaya kami di negeri Sabah ini. Bagaimanapun pihak kami, Jabatan Muzium Negeri Sabah akan cuba berusaha untuk melindungi dan juga cuba berusaha untuk mengembangkan lagi kita punya warisan adat budaya ini lah dengan melalui pelbagai platform lah, ya, berisi enigman yang bertujuan untuk melindungi kita punya adat warisan budaya ini. Jadi saya berharap bahawa adat-adat yang seperti monolog dan juga Pesegit ini, kita berharap ia tidak akan lupus ditelan zaman lah, dan dia akan berterusan lah. Encik Joni, silakan. Ya, saya juga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Jabatan Warisan kerana telah memberi peluang untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan terutama berkaitan dengan 2 upacara ini. Dan
juga saya mohon maaf kalau maklumat itu belum mencukupi. Tapi saya mengalok-alokkan kalau ada lagi pertanyaan-pertanyaan pada masa akan datang mungkin boleh menghubungi terus pihak Taman Kinabalu yang mungkin akan terus menghubungi saya bagi pihak Majelis Penasihat untuk memberi penerangan kalau ada lagi lah yang tidak jelas. Dan harapan saya dengan adanya webinar ini, hadirin yang mendengar di luar sana akan lebih memahami berkaitan dengan adat istiadat gunung, dan mudah-mudahan selepas ini barangkali pelanggaran adat atau pelecehan tentang adat-adat yang ada di Gunung Kinabalu itu akan berkurang, sebab bagi masyarakat di kawasan persekitaran gunung, Gayongaran atau Gunung Kinabalu ini adalah gunung yang kami sanjung dan hormati. Sekarang ini ya bukan lagi milik community secara total dari segi fisikal, dari segi spiritualnya memanglah kami masih lagi punya hubungan yang rapat, tetapi itu tidak menghalang bagi kita berkongsi keindahan dan juga keunikan gunung ini kepada semua yang di luar sana, ataupun pada khususnya seluruh dunia lah, sebab dia sudah jadi World Heritage. Cuma apa yang kami harapkan ialah marilah sama-sama kita bila berada di kawasan Gunung Kinabalu itu, marilah kita sama-sama memperlihatkan rasa hormat kita kepada gunung ini dengan mematuhi adat, peraturan dan pantang larang yang diamalkan di kawasan gunung. Jadi mudah-mudahan apabila berkunjung ke Gunung Kinabalu, semua pendakian, semua lawatan kawasan persekitaran akan memberi manfaat yang besar kepada semualah. Terima kasih. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan semua, hadirin kita pada hari ini yang apa orang kata telah bersiaran bersama kita hampir 2 jam ni. Jadi kita telah sampai memang betul-betul ni penghujung. Tadi kita cakap sikit-sikit lagi kan. Ni dah sampai ke penghujung sesi webinar kita pada hari inilah. Jadi di kesempatan ni juga saya sekali lagi ingin merakamkan ucapan penghargaan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita yang sudi meluangkan masa menerima jemputan daripada pihak Jabatan Warisan Negara. Mungkin tak lupa juga terima kasih kepada semua penonton yang telah setia bersama kami sehingga ke penghujung webinar. Semoga apa yang telah dikupaskan, apa yang telah dikongsikan pada sesi webinar ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, terutamanya dalam melestarikan serta memartabatkan adat dan budaya masyarakat di Malaysia lah. Jadi jangan lupa klik pautan yang kita berikan dekat kita punya chat box tu tadi untuk yang nak dapatkan kita punya attendance, kita nak dapatkan kita punya apa orang kata sijil tu tadi. Jangan lupa. Okey, jadi saya dengan penuh takzim ingin mengakhiri sesi webinar ini dengan 2 rangkap pantun lah. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi, selesai sudah ilmu dikongsi untuk panduan saudara-saudari. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sehingga bertemu kembali kita di sesi webinar Warisan Tidak Ketara 2023 yang akan datang dengan pelbagai lagi topik menarik. Akhir kata, tiada masyarakat yang tiada berwarisan dan berbudaya. Maka itu ambillah peluang ni untuk kita sama-sama kenali, sayangi dan lestari warisan budaya kita. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.